Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syafia Nur Sabrina binti Hasbullah dan saya akan membentangkan tentang Dewa Anu dan an Illustrated Dictionary, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. Okay. First, kita akan pergi kepada pengenalan kepada tamadun Mesopotamia dan Dewa Anu. Okey, dalam tamadun Mesopotamia banyak menceritakan tentang mitos dan legenda. Macam mana mau tahu kewujudan mitos dan legenda ini? Iaitu daripada lisan dan tulisan yang masih lagi survive sampai sekarang. Okey, contoh lisan dan tulisan ialah Epic Gilgamesh. Okey, terdapat 3 dewa utama dalam tamadun Mesopotamia iaitu Anu, Enlil dan Enki. Kenapa mereka ni dikategori sebagai dewa utama? Sebab mereka compare dengan dewa-dewa lain, mereka menduduki tempat yang tertinggi. Maksudnya mereka banyak main peranan dan responsibility kepada alam semesta. Okay, so first kita ada Dewa Anu iaitu God of Heaven. Second ialah Dewa Enlil iaitu God of Winds dan Dewa Enki iaitu God of the Sweet Waters of Rivers and Marshes. Okay. Terdapat 2 cara manusia wujud yang tamadun Mesopotamia, masyarakat tamadun Mesopotamia mempercayai. Okay. So first ialah bumi ini dikeluarkan syurga. Maksudnya Enlil dia akan keluarkan syurga ni dari bumi untuk memberi ruang kepada biji benih itu tumbuh. Biji benih apa? Biji benih macam tumbuh-tumbuhan, dia akan keluar of course lah pokok kan. But for yang ini, biji benih ni ialah biji benih manusia. Okay. Terus selepas dia keluarkan syurga ni dari bumi, since dia mencipta cangkul, dia akan gunakan cangkul dia untuk membuat lubang dekat kerak bumi yang keras untuk bagi space untuk biji benih itu untuk tumbuh. Okay. After that, bila sudah biji benih itu tumbuh, wujudlah manusia. Begitulah kepercayaan mereka lah. Maksudnya di sini manusia, first cara dia manusia wujud dia keluar dari tanah. Okay, macam tumbuh-tumbuhan, macam buah-buahan gitulah. Okay. Second ialah berdasarkan ramuan istimewa oleh Enki. Okay. Apakah ramuan istimewa itu? Enki dinasihati untuk membunuh dewa yang jahat untuk digunakan dalam ramuan ini. Ramuan dia ialah darah, daging dan tanah liat. Okay. So siapa punya darah, daging dan daging ini? Ya, darah dan daging ini ialah daripada dewa kelahiran Nintur. Okay. Dia campurkan darah dan dagingnya dengan tanah liat dan jadilah manusia. Itulah. Saya pun tak tahu macam mana, but itu ialah percayaan mereka. Okay. Maksudnya di sini manusia ni wujud daripada dewa atau dewi itulah. Okay. Kita pergi kepada pengenalan kepada Dewa Anu. Okay. First kita tanya, siapa Dewa Anu ni sebenarnya? Dewa Anu ialah seperti yang saya sebut tadi, ialah dewa God of Heaven kan. Ia merupakan Tuhan langit yang juga perdana penggerak dalam penciptaannya dan yang jauh merupakan pemimpin dewa yang tertinggi. Daripada 3 dewa tadi, Anu, Enlil dan Enki, Anu merupakan dewa yang tertinggi, paling tinggi daripada semua dewa yang lain. Okay. Anu dalam kata Sumeria untuk syurga dan adalah nama Tuhan langit yang juga perdana. Okay. Anu ni, since dia yang kedudukan tertinggi, dekat syurga pun kedudukan dia yang tertinggi juga. Diorang percaya syurga ni dia ada banyak tingkat
dia punya kedudukan tu yang tinggi sekali, Anu. Okay. So where ni maksudnya itulah tadi yang kedudukan dia, kedudukan syurga dia mendiami di mana. Okay, mendiami tingkat syurga yang tertinggi dan dikatakan diperbuat daripada batu lulu dan itu kemerahan. Okay, how ni macam mana Dewa Anu ni wujud, siapakah ibu bapa dia, apakah keturunan dia. Okay, so Anu ialah keturunan Dewa Uras dan merupakan anak dari pasangan dewa pertama iaitu Ansar dan Kisar. Okay, next. Okay, ini maksudnya keluarga dia lah, sebab dewa-dewa tamadun Mesopotamia ni ciri-ciri fizikal dia macam manusia semua pun. Dia punya karakteristik perangai dia orang boleh makan, orang boleh minum, boleh kahwin. Cuma beza dia ialah mereka ialah immortal. Okay, alright. So basically Dewa Anu ialah bapa kepada 50 great gods sebagai dewa syurga, tuan buruj, raja dewa dan bapa kepada roh dan iblis. Okay, and then mengambil alih syurga ketika dipisahkan dari bumi ke mencipta alam semesta. Okey, ingatkah tadi yang manusia wujud sebab Enlil dia memisahkan syurga tu dari bumi. So bila syurga tu dipisahkan dari bumi, Anu mengambil alih tu syurga. Okey, untuk mencipta alam semesta. Alright. Okay, next. Ini ialah tanduk lembu. Sifatnya adalah tiara kerajaan yang sering dihiasi dengan 2 pasang tanduk lembu. Okay, dia banyak bukan saja tanduk lembu. Ayalah tanduk lembu. Dia banyak dikaitkan dengan lembu. Okay, yang tadi ni kan mengambil alih syurga ni, Enlil kan yang pisahkan, tapi Anu juga boleh memisahkan juga melalui pertolongan Enlil dan Enki. Right. Next. Okay, ini adalah simbol Dewa Anu iaitu dingir. Okay, dinggir atau dingir. Simbol dia ni boleh dikaitkan dengan the Great Bull. Like I said tadi, Dewa Anu ni banyak kaitan dia dengan lembu. Bull. Dia boleh jadi tanduk, dia boleh jadi lembu, the Great Bull. Okay, alright. Maksudnya di sini dia punya dia dikaitkan dengan bentuk lembu jantan kerana dia pernah dikenali sebagai the Great Bull. Itu maksud dia. Okay, alright. Ini adalah horn cap. Horn cap juga simbol Anu. Tapi simbol ini mostly digunakan dalam pemujaan lah, di mana ia diletakkan di atas altar untuk manusia menyembah kepada dewa-dewa. Okay, penyembahan Mesopotamia ni dia mostly dekat kuil lah. Boleh juga dekat gereja besar, gereja kecil, tapi tempat yang selalu dorang sembah ialah di kuil. Okay, tempat suci yang terbaik lah. Okay, itu maksud dia. Alright, pusat penting yang lain bagi pemujaan Anu adalah di Dur, di mana seperti Uruk, ia bermaksud City of Anu. Okay, ini City of Anu, dia punya tempat pemujaan bagi Anu, specifically untuk Anu. Okay, pusat pemujaan utama Anu adalah kuil Iana yang namanya bermaksud rumah syurga di Uruk. Alright, maksudnya di sini dia ada dua tempat penyembahan lah, satu di Dur, satu di Uruk. And ada nama dia juga for Dur, City of Anu, and Uruk ialah rumah syurga. Okay, ini adalah sifat atau peranan Dewa Anu dan kitab dia yang wujud. Alright.
Dewa Anu memiliki kekuatan untuk menghakimi orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Okay, since dia dia yang tertinggi, so obviously dia akan menghukum atau menghakimi orang lah, masyarakat lah mostly. Ialah itulah nama dia, dipanggil dewa yang tertinggi. Okay, dan dia juga menciptakan bintang-bintang sebagai tentera untuk menghancurkan orang-orang jahat. Alright. Okay, dia mempunyai kitab kultus yang dipanggil TU41EO6460. Kenapa dia dipanggil kitab kultus? Sebab Dewa Anu ni dia ada cult dia sendiri. Even orang macam memuja, kiranya orang memuja kepada dia punya cult. Okay. Kitab kultus ni datangnya dari mana? Dia berasal dari Uruk, dan kitab ini adalah ada kaitan dengan pemujaan kultus di kuil terpenting. Okay, like I said tadi, apa kandungan dia sebenarnya? Kandungan dia mostly pasal ritual kuil di malam hari lah. Okay, obviously dia dikenali sebagai cult, so dia ada ritual dia sendiri. Dewa yang paling kuat dan penting di pantheon Sumeria dipercayai daripada keturunan Anu dan permaisuri Nyaki. Alright, means to say that Dewa Anu ni sudahlah dia yang paling tinggi, dia yang kuat, and then semua dia punya karakteristik tu dia akan turun temurun kepada generasi dia. Okay, keturunan dia lah, dalam keturunan dia, keturunan Anu. Masyarakat tamadun Mesopotamia ni mempercayai bahawa setelah mati, kebanyakan manusia hidup dalam bentuk roh atau hantu yang tinggal di underworld. Okay, mereka percaya macam kita percaya jin, mereka percaya dengan roh manusia yang berkeliaran lepas mati. Salah satu tugas manusia yang masih hidup dalam membuat persembahan pemakanan seperti makanan, minuman dan minyak kepada saudara mereka yang sudah meninggal. Okey, itu tugas manusia lah. Kalau dorang abaikan orang yang atau saudara mereka yang meninggal, dorang abaikan tu kispu atau persembahan pemakanan, roh itu mungkin berkeliaran di luar negeri dan kembali menghantui upper world. Okay. Seterusnya, seseorang tidak boleh makan daging, ikan atau sayur-sayuran tertentu pada hari tertentu dalam sebulan kerana itu adalah ikibu, iaitu pantang larang terhadap dewa tertentu. Okay, ini pantang larang dorang lah. Macam kita pun ada pantang larang juga. Dorang punya pantang larang. Ada setengah makanan yang dorang tak boleh makan pada hari yang tertentu. Alright. Kesimpulan dia, okay, kita sudah habis bahagian Dewa Anu. Kesimpulan dia ialah agama Sumeria merangkumi mitologi dan kepercayaan tamadun kuno termasuk kehidupan Anu. Oleh kerana mereka adalah orang yang pertama mempunyai bahasa tulisan, mitos mereka dicatat di atas tablet di mana Anu kerap diceritakan. Yang like I said earlier, okay, bahasa tulisan. Mereka di sini maksudnya semua mitos tu dia banyak menceritakan dekat tablet, iaitu bahan tulisan ataupun lisan, contohnya Epic Gilgamesh tadilah. Dan yang mempengaruhi agama dan budaya kemudian, sebagai bapa para dewa, Anu memegang peranan penting dalam mitologi dan pengaruhnya terhadap sastra dan kepercayaan yang diikuti. Okay? Kita akan pergi kepada pengenalan kepada An Illustrated Dictionary Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. Alright. Buku ini menawarkan panduan pengantar kepercayaan dan amalan orang Mesopotamia kuno. Siapakah penulis dia? Iaitu Jeremy Black and Anthony Green. Tempat dicetak The British Museum Company Ltd 46 Bloomsbury Street, London. Tarikh pengeluaran dia ialah 1992. Jumlah muka surat 192 dan harga dia ialah RM75.93. Alright. Okay, kita akan masuk ke isu yang terdapat dalam buku itu. Bukan ini sahaja, okay, banyak lagi isu dia, tapi ini just kita mau masukkan dalam isu yang kiranya terpenting lah, okay.
Okey. Isi kandungan buku ini meliputi banyak aspek. Pengarang mention bahawa dewa-dewa orang Mesopotamia kuno di zaman bersejarah secara eksklusif merupakan anthropomorphic. Apa maksud dia anthropomorphic? Maksudnya lelaki atau wanita. Okay, dewa ni dia ada gender juga, okay, which is lelaki and wanita macam manusia. Ya, seolah-olah bahawa mereka dibayangkan sebagai saiz gergasi dan mempunyai kuasa yang luar biasa. Okay, walaupun kekuatan semua para dewa sama sekali tidak sama, ada yang agak kecil atau pengaruh terhad. Mereka berkongsi emosi dan karena manusia. Secara umum mereka hidup selama-lamanya ataupun abadi. Okey, ataupun di sinilah immortal. Dewa pada tamadun Mesopotamia ni dia macam manusia jugalah, tapi beza dia ialah dia saiz gergasi, dia saiz dia besar dan mempunyai kuasa, dan mereka ialah immortal. Maksudnya orang hidup selama-lamanya gitulah. Okey, next ialah kita akan masuk kepada isu iblis. Okey, iblis yang dapat menjadi baik atau jahat biasanya berada di bawah perintah dewa. Okey, dan biasanya beroperasi sangat banyak di dunia di mana manusia hidup. Mungkin yang paling dekat dengan kepribadian yang sangat jahat dalam catatan Mesopotamia adalah iblis yang sering disebut dalam mantra ajaib yang disebut Minima Lemno, iaitu all that is evil. Maksudnya di sini iblis ni dia not necessarily jahat lah, ada yang baik, tapi itu pun di bawah perintah dewa. Yang lain tu kalau yang dikira jahat tu ada disebut dalam mantra, iaitu Minima Lemno. Okay, next ialah ilmu gaib. Ilmu gaib ni adalah aspek kehidupan normal di Mesopotamia kuno dan tidak termasuk dalam kawasan yang tidak disetujui. Ilmu ni banyak digunakan dalam tamadun Mesopotamia lah. Dia biasanya menggunakan cara white magic, okay, atau white magical, antara lain untuk memberi keselesaan dan mungkin penyembuhan. Okay, ilmu gaib ni dah semestinya yang jahat, ada juga yang baik untuk penyembuhan, untuk protection. Okay. Walau bagaimanapun, sihir iaitu ilmu gaib yang berbahaya dengan sengaja dianggap jahat. Alright, ada juga yang ilmu gaib yang jahat atau yang berbahaya iaitu sihir. Macam sihir suruh orang tu jatuh sakit ke, itu dianggap jahat lah. Okay. Alright, kita akan pergi kepada isu menarik. Isu menarik bagi saya pengkaji ialah kepercayaan orang-orang Babylon mengenai astrologi dan astronomi. Okey, dari pergerakan dan penampilan bulan, bintang dan planet, mereka percaya bahawa ia kemungkinan boleh meramalkan peristiwa masa depan di dunia, terutama dalam bidang politik dan ketenteraan. Okay. Right. Kita akan pergi kepada kekuatan, kelemahan dan sumbangan yang diberikan daripada buku itu. Okay. Kekuatan dalam buku itu ialah mostly pasal ilustrasi yang oleh Tessa Rickards. Ilustrasi dia sangat baguslah. Okay. For me dia sangat bagus sebab dia bagi gambaran yang jelas tentang contohnya tentang cara dorang menyembah. Okay, and then kita pergi kepada kelemahan. Kelemahan dia ialah penggunaan bahasa Akkadian dan Sumerian. Penulis ni dia banyak masukkan penggunaan bahasa ni lah, penggunaan bahasa Akkadian dan Sumerian, tapi mostly untuk nama-nama macam nama dewa. Okay, still dia susah untuk disebut. Kalau boleh penulis tu bagi macam translation di sebelah untuk mudah pembaca atau pengkaji baca atau sebut dengan betul. Okay. Alright, sumbangan yang diberikan dalam artikel ini ialah mereka banyak
memberikan panduan mostly kepada yang first time baca lah, macam yang ingin tahu tentang history of tamadun Mesopotamia. Ini bagus untuk sebagai dorang punya rujukan, okey, rujukan mereka yang pertama untuk mengenali serba sedikit tentang tamadun Mesopotamia. Alright. Okey. Ini adalah kalau yang kita boleh kaitkan dengan kepercayaan masyarakat tamadun Mesopotamia dengan agama Islam. Okey. Kepercayaan terhadap Tuhan atau dewa, iaitu agama tamadun Mesopotamia ni dorang percaya bahawa dewa utama ialah dewa Anu, dewa langit, Enlil, dewa bumi, dan Enki, dewa air. Banyak lagi lah dewa sebenarnya, macam beribu kah dewa. Okey, orang mempercayai lebih daripada satu dewa. Tapi kalau agama Islam, tiada Tuhan selain Allah. Kita boleh support penyataan ini daripada ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Mu'min ayat 62. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Maksudnya, yang bersifat demikian ialah Allah, Tuhan kamu yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dari tiada kepada ada. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan daripada menyembahnya? Okey. Agama Islami, kewujudan Allah tu sendiri boleh dilihat daripada penciptaannya, iaitu macam haiwan, okey, tumbuh-tumbuhan, manusia, okey. Itulah bukti kewujudan dia. Alright. Next ialah cara penyembahan. Kalau untuk agama tamadun Mesopotamia, mereka menyembah terhadap altar. Kalau agama Islam, iaitu ibadah. Alright. Penyataan ini boleh disokong dalam ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okay? Alright. Kesimpulan. Okay, kesimpulan terhadap buku ini, iaitu setakat ni buku ni telah memberikan pengetahuan penuh mengenai Mesopotamia kuno untuk pembaca baru yang tidak tahu serba sedikit tentang tamadun ini. Ia telah menjadi salah satu buku permulaan yang berguna. Walaupun beberapa butirannya tidak lengkap, tetapi yang baiknya adalah mengetahui bahawa pengarang melakukan yang terbaik untuk memberi gambaran keseluruhan kepada pembaca tentang buku Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. Okay, saya rasa itu sahaja untuk pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.